kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. Dalam sejarah sistem pendidikan negara, pengajaran dan pembelajaran berlangsung tanpa perlu guru bersemuka dengan negara kini berdepan dengan cabaran bagaimana untuk menyesuaikan diri menghadapi mahasiswa juga menerima tempias wabak COVID-19. Wabak COVID-19 ke Malaysia pada tahun 2020, penyeraman wabak ini bukan sahaja menjejaskan kesihatan masyarakat, namun ia turut menjejaskan sektor pendidikan di Malaysia. Pembelajaran secara atas talian ini telah memberi kesan kepada akademik para pelajar. Oleh itu, kami telah menjalankan satu temuan bagi mengkaji masalah pembelajaran pelajar semasa COVID-19, iaitu Puan Samilah binti Harun dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jati yang terletak di Ipoh, Perak. Pembelajaran dan perkembangan secara atas talian ini telah menimbulkan masalah dalam pembelajaran dalam diri pelajar dari aspek latar belakang pendidikan, proses pembelajaran dan kepelbagaian pelajar dari aspek pengalaman pembelajaran yang berasaskan minat, budaya, bahasa, keupayaan diri, personaliti, sosial, persekitaran dan fizikal. Baiklah, saya Ahmad Syahid akan meneruskan lagi penerangan kepada objektif kajian yang kami jalankan ini. Baiklah, objektif yang pertama adalah bagi mengenal pasti masalah ataupun cabaran yang telah dihadapi oleh para guru atau pelajar ketika menjalani pembelajaran di atas talian akibat COVID-19 ini. Baiklah, objektif yang kedua pula adalah bagi mengenal pasti cara mengatasi ataupun langkah untuk mengatasi cabaran dan masalah yang telah dihadapi oleh para guru dan pelajar ketika menjalani pembelajaran di atas talian akibat COVID-19 ini. Melalui objektif kajian ini, kita akan melihat dengan lebih lanjut apakah dapatan yang akan kami dapat melalui kajian yang kami jalankan ini. Antara dapatan kajian yang saya perolehi melalui demografi sampel adalah kajian ini dijalankan ke atas seorang guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Jati yang terletak di Ipoh, Perak. Beliau adalah Cik Sarmila binti Harun yang merupakan seorang guru kaunseling sepenuh masa di sekolah tersebut, dan ianya juga sangat berpengalaman dalam bidang bimbingan dan kaunseling. Beliau juga mempunyai pengalaman selama 12 tahun di dalam bidang pendidikan dan juga bidang kaunseling sehingga kini. Oleh itu, beliau memiliki banyak maklumat dan data berkaitan dengan masalah pembelajaran yang dihadapi oleh pelajar semasa COVID-19 melanda negara kita. Konsep tingkah laku menurut Kamus Dewan 1979 ialah berbagai-bagai ragam dan berbagai-bagai laku. Manakala menurut Raymond G. Miltenberger, ialah sesuatu yang dilakukan cara untuk bertindak balas terhadap persekitaran. Menurut Lewis M. Bicker pula, tingkah laku adalah apa yang kamu lakukan, cara berinteraksi atau beraksi dan bertindak balas terhadap persekitaran. Selvin mendefinisikan pembelajaran sebagai perubahan dalam seseorang individu akibat daripada pengalaman. Manusia mula belajar sejak ia dilahirkan dan semua pembelajaran ini berkait rapat dengan pengalaman. Mengikut Hill, pembelajaran berlaku apabila pengalaman menyebabkan sesuatu perubahan yang agak kekal dalam pengetahuan atau tingkah laku seseorang. Perubahan ini mungkin secara sengaja atau tidak sengaja, untuk lebih baik atau lebih buruk, betul atau salah dan sedar atau tidak. Pembelajaran adalah proses atau kegiatan belajar menurut Tengku Iskandar 1986 yang berlaku dalam pelbagai bentuk. Shang 1991, menurut Shang, pembelajaran melibatkan pemerolehan dan pengubahsawian pengetahuan, kemahiran, strategi, kejayaan dan tingkah laku. Ciri-ciri masalah pembelajaran sepanjang PDPR. Ciri-ciri masalah pembelajaran sepanjang PDPR ia berlakunya keciciran. Berlaku keciciran ini disebabkan pelajar belum bersedia menerima pembelajaran secara maya. Pandemik COVID-19 ini pun datang secara tiba-tiba. Bukan sahaja pelajar yang terlibat, malah cikgu, ibu bapa dan pihak KPM menjadi panik. Antara keciciran yang berlaku seperti masalah internet dan gadget. Kedua-dua ini diperlukan oleh pelajar bagi menyempurnakan pembelajaran secara maya. Terdapat juga dari golongan yang mempunyai kekangan dari masalah internet dan gadget. Ia sejurus melibatkan kewangan.
memerlukan kewangan yang dapat setiap pelajar mempunyainya. Baik, jadi bersama saya Umairah, saya akan menerangkan tentang strategi pengurusan super pelajar. Okey, dalam strategi ni ada beberapa pihak yang terlibat. Antaranya yang pertama adalah pihak kerajaan. Okey, pihak kerajaan ni buat apa? Dia wujudkan satu program pembelajaran digital khususnya kepada guru lah. Sebab apa? Tak semua guru mahir dalam penggunaan digital. Jadi macam mana nak adakan online class? Betul tak? Yang kedua adalah pihak sekolah. Okey, menurut responden Cikgu Syamrila, merupakan guru kaunseling sekolah tersebut, dia memberitahu bahawa beliau sendiri dan rakan-rakannya mengumpul data murid-murid yang kurang berkemampuan untuk memperoleh alat peranti. Jadi data murid itu diusulkan untuk memperoleh dana kepada mereka. Yang ketiga, guru perlu mewujudkan pembelajaran yang menarik supaya pelajar akan tertarik untuk masuk ke dalam online kelas. Saya Muhammad Nur Irfan bin Masri. Saya akan menerangkan isu-isu yang berkaitan masalah pembelajaran pelajar semasa COVID-19. Isu pertama yang boleh saya ketengahkan adalah para pelajar lebih gemar menggunakan gadget untuk tujuan selain daripada pembelajaran. Para pelajar sepatutnya menggunakan dan memanfaatkan gadget tersebut sebagai medium bagi memudahkan proses pembelajaran secara atas talian berlangsung dengan jayanya. Isu yang kedua yang boleh saya katakan adalah para pelajar ketampak tidak mengetahui cara untuk memilih aliran pembelajaran yang tepat. Masalah ini timbul kerana para pelajar ketampak pada era COVID-19 tidak mengambil peperiksaan PT3 pada sebelumnya akibat daripada pemalsuan daripada peperiksaan tersebut. Isu yang ketiga yang boleh saya katakan adalah para pelajar lebih gemar melakukan kerja sambilan semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung secara atas talian. Hal ini oleh kerana mereka boleh menutup kamera maupun suara yang tidak akan disedari oleh para guru yang sedang mengajar. Ianya merupakan perbuatan yang kurang sopan buat para pelajar kerana mereka sepatutnya perlu fokus dan menumpukan perhatian semasa seorang guru tersebut mengajar. Ketika era wabak pandemik COVID-19, virus ini telah banyak menjejaskan sistem pendidikan di negara kita. Bukan sahaja di Malaysia, bahkan di seluruh dunia. Pelbagai usaha dan inisiatif yang telah pihak kerajaan lakukan bagi memastikan tiada sebarang pelajar yang keciciran dalam bidang pendidikan. Berdasarkan isu ini, dua cadangan yang saya ingin utarakan. Pertama, setiap guru perlu mengawal penggunaan gadget pelajar ketika sesi pembelajaran dalam talian. Hal ini bagi memastikan tiada pelajar yang menggunakan gadget dengan terlalu gairah dan juga secara berlebihan. Kedua, guru juga boleh mempergiatkan pelbagai jenis motivasi kepada pelajar bagi meningkatkan prestasi pelajaran mereka yang sudah kian menurun sejak bermulanya wabak pandemik COVID-19. Kesimpulannya, pembelajaran secara atas talian ini telah mendatangkan impak yang positif dan negatif terhadap pelajar. Antara faktor yang menyebabkan masalah pembelajaran ini adalah disebabkan oleh sikap kurang minat pelajar, pengambil rakan sebaya dan institusi kekeluargaan yang bermasalah. Permasalahan tersebut telah mendatangkan beberapa isu yang timbul di kalangan para pelajar seperti penyalahgunaan gadget, kurangnya pendedahan dalam memilih aliran pembelajaran dan kurangnya minat pelajar untuk belajar secara atas talian. Oleh itu, pihak sekolah dan ibu bapa perlulah mengambil cara isu ini supaya masalah pembelajaran pelajar ini dapat diatasi dan seterusnya dapat melahirkan pelajar yang cemerlang. Kebaikan yang ada kan, yang nampak pertama adalah kebaikan pertama kepada guru-guru ni, cikgu-cikgu dia makin canggih. Sekarang ada cikgu-cikgu dia dah gunakan aplikasi TikTok. Oleh kerana pandemik ni, TikTok ni menjadi satu platform yang berguna untuk guru-guru ni dia menyampaikan pembelajaran tu dari kata menarik, nak menarik minat pelajar. Sebab sekarang ni kita punya point adalah bagaimana nak pelajar untuk join kita. Sebab keciciran ni dia bukan kata budak ada masalah gadget, masalah capaian internet tu yang problem.